أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada kali ini, mari sama-sama kita membaca doa penuh hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, kita sambung pelajaran kita dalam perkara tauhid, iaitu pada tajuk yang ke-6 tentang dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Murid-murid boleh baca sama-sama dengan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keenam, dalil wahdaniyah Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat esa, iaitu tunggal, tentulah Allah Ta'ala adalah ramai, dan ini menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, maka tiadalah makhluk dalam alam maya ini. Dengan adanya alam ini yang dapat kita lihat, maka nyatalah Allah Ta'ala itu esa, iaitu tunggal. Dalil naqli. Dalil naqli sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Surah Al-Anbiya ayat 22. Artinya, kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah Ta'ala, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Adapun keterangan atau kenyataan yang menunjukkan alam akan binasa atau tidak boleh ada jika Allah Ta'ala berbilang-bilang adalah 4 perkara berikut. 1. Diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang sama secara kebetulan tanpa saling membantu antara satu sama lain, maka perkara ini mustahil, kerana pasti berhimpun dua atau lebih Tuhan yang memberi bekas, iaitu kesan pada sesuatu benda, seperti dua Tuhan atau lebih menulis qada dan qadar di Lauh Mahfuz. Ba, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang sama secara kebetulan, tetapi setiap Tuhan menjadikan bahagian tertentu, maka perkara ini mustahil, kerana akan berlaku, ini betulkan ya, ketidakseimbangan, kecelaruan, dan ini pun betulkan, ketidaksetaraan terhadap ciptaannya. Ta, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang berbeza dan terlaksana kehendak semuanya. Seperti satu Tuhan berkehendak mengadakan malam dan yang lain mahukan siang, maka perkara ini mustahil, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu malam dan siang serentak. Ta, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang berbeza dan terlaksana kehendak salah satu daripada mereka, maka perkara ini mustahil, kerana Tuhan yang tidak terlaksana kehendaknya tentulah dia lemah, dan Tuhan yang terlaksana kehendaknya juga lemah, kerana sama darjat keduanya. Maka keempat-empat andaian di atas ini menunjukkan
kelemahan Tuhan yang ramai, dan alam tidak boleh ada, bahkan menunjukkan mustahil perkara tersebut boleh berlaku pada akal. Baik murid, kita tengok huraiannya. Baik, ini adalah dalil akal, dalil akli. Dalil akli ni disebut dalil akli sifat wahdaniyah. Dalil ni apa? Bukti. Kita nak belajar tentang bukti. Jadi yang ini dalil akli. Nanti sebelahnya kita tengok dalil nakli. Baik, secara akalnya, dalil secara akal sendiri. Kita tengok sifat wahdaniyah ni. Wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Allah Maha Esa. Ya, ini tunggal. Allah Maha Esa ataupun tunggal. Baik. Sekiranya Allah Ta'ala tidak bersifat esa. Kan kita kata Allah itu bersifat esa kan. Ini sekiranya. Sekiranya Allah Ta'ala itu tidak bersifat esa ataupun tunggal, baik, tentulah Allah Ta'ala adalah ramai. Betul tak? Kalau Allah dah tak esa, lawannya apa? Ramai. Maka dikatakan Allah ramailah. Dan ini menunjukkan Allah Ta'ala itu lemah. Bilalah Allah ramai, maknanya Allah tu apa? Allah lemah. Yalah, walaupun mustahil, jadi Allah lemah lah. Baik, kalau Allah Ta'ala lemah pula ni, kalau Allah Ta'ala lemah, maka tiadalah makhluk dan alam maya ini. Bila dah Allah lemah, Allah tu tidak ada kuasa, lemah, maka alam ini tak akan ada. Baik, dengan adanya alam ini, ini nak dia punya penutup dia. Dengan adanya alam ini, alamnya ada kan? Ada. Maknanya yang dapat kita lihat, maka nyatalah Allah Ta'ala itu esa, tunggal. Kerana apa? Kalau Allah ada alam ini, mana Allah tak lemah. Bila Allah tak lemah, dah tentulah Allah bukan ramai. Lawan bagi ramai iaitu esa. Ini bukti bahawa Allah ini esa lagi tunggal. Jadi itulah bukti bahawa Allah itu esa lagi tunggal. Macam ada orang kafir yang mengatakan bahawa Tuhan itu ada tiga. Tuhan bapa, Tuhan anak dan Tuhan emak. Jadi mustahil. Itu sudah mustahil. Begitu juga ada pula yang mengatakan bahawa ada Tuhan yang menjaga tanah, ada Tuhan yang menjaga udara, ada Tuhan yang menjaga yang disebut dewa-dewa. Itu pun mustahil. Jadi kat sini dia membuktikan bahawa Allah ini esa, tunggal. Allah itu tidak ramai. Kalau Allah ramai, maknanya Allah ni lemah. Mustahil. Perkara ini mustahil. Kerana apa? Kerana alam ini telah wujud. Bermakna Allah ni kuatlah. Allah tak lemah. Jadi bila Allah tak lemah, mana Allah itu esa lagi tunggal. Itu adalah bukti secara akli. Bukti secara akli bahawa Allah ini esa, bersifat wahdaniyah. Baik, kita teruskan. Baik murid, yang ini tentang dalil nakli. Dalil nakli. Dalil nakli yang Allah ini bersifat wahdaniyah. Ya, ini nakli. Apa makna nakli? Nakli ni iaitu ambilan. Dalil ambilan. Diambil daripada mana? Ni dia ambil daripada firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala ni daripada mana? Daripada Al-Quran. Ni dia, daripada surah Al-Anbiya. Baik murid-murid. Tengok ayatnya. Lau kana fihima. Lau kana. Kalau ada di langit dan di bumi.
fihima, kalau ada pada keduanya. Fihima ni menunjuk keduanya. Apa? Langit dan bumi. Alihatun, Tuhan-Tuhan. Illallah, selain daripada Allah. Yang lain daripada Allah. La fasadata, Allah kata nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka rosaklah. Baik, ini ayat Quran yang Allah sebut dalam Quran yang membuktikan, Allah katakan, Allah bagi tahu pada kita bahawa dekat alam ini tidak ada selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kata dia, kalaulah ada pada keduanya langit dan bumi itu Tuhan selain daripada Allah, la fasadata, maka binasalah. Baik. Tengok uraian daripada ayat Al-Quran ni. Adapun keterangan atau kenyataan yang menunjukkan alam akan binasa atau tidak boleh ada jika Allah Ta'ala berbilang-bilang adalah 4 perkara berikut. Baik, sekarang nak menunjukkan bukti ayat Quran ini. La fasadata, maka akan binasa. Akan binasa. Kata dia, menunjukkan alam ini akan binasa. Ini binasa. Allah kata binasa. Sekiranya ada Tuhan ramai, maka alam ini akan binasa. Maka inilah hujah-hujah dia. Yang pertama, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang sama. Ni dia punya hujah pertama. Hujah pertama, ramai Tuhan menjadikan suatu benda yang sama. Menjadikan suatu benda yang sama. Kata dia, ramai Tuhan menjadikan suatu benda yang sama. Tak kira lah, dikatakan sini secara kebetulan lah. Mereka tak ada rancang. Secara kebetulan. Kata ada 3 Tuhan. 3 membuat satu benda yang sama. Secara kebetulan. Dia orang tak bincang pun. Kata tanpa saling membantu. Antara satu sama lain. Tak ada pun tolong-menolong. Mereka buat sendiri masing-masing. Maka perkara ini mustahil. Jadi mustahil. Kenapa mustahil? Kerana pasti berhimpun 2 atau lebih Tuhan yang memberi bekas, yakni kesan pada sesuatu benda, seperti 2 Tuhan atau lebih menulis qada dan qadar di Lauh Mahfuz. Kalau ada, katalah 2 Tuhan ataupun 3 Tuhan buat benda yang sama, maka menulis qada dan qadar seperti ini. Kata dia, maka perkara ini mustahil kerana pasti berhimpun 2 atau lebih Tuhan yang memberi bekas. Memberi bekas. Memberi bekas ni apa? Memberi bekas itulah disebut qada dan qadar. Macam kita nak Allah tentukan kita punya rezeki, qada dan qadar ni. Kahwin, rezeki, ajal, maut, mesti nak kena rancang, kan? Itu dia sebut qada dan qadar. Dan pasti ada 2 Tuhan yang menulis qada dan qadar di mana? Di Lauh Mahfuz. Jadi benda ini adalah mustahil. Jadi mustahil, benda ni mustahil. Baik, itu yang pertama. Pula, diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan satu benda yang sama secara kebetulan, tetapi setiap Tuhan menjadikan bahagian tertentu. Yang ini kata dia buat bahagian-bahagian tertentu saja. Maka perkara ini mustahil kerana akan berlaku yang ini kena betulkan. Ini bukan keseimbangan, ketidakseimbangan, ketidakseimbangan, kecelaruan, ketidaksetaraan, setara. Ni
tak keseimbangan, tidak betulkan, yang ini betulkan. Ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan, ketidakseimbangan, kecelaruan dan ketidaksetaraan terhadap ciptaannya. Jadi kata buat bahagian tertentu, bahagian-bahagian tertentu. Contoh, ada Tuhan menjadikan bumi, ada pula Tuhan menjadikan bulan, ada pula Tuhan menjadikan matahari. Jadi Tuhan yang jadikan matahari, dia nak matahari itu sejuk je. Sedangkan ada pula Tuhan nak jadikan bulan, bulan tu dia pun nak sejuk juga, dua-dua sejuk. Jadi apa jadi? Jadi bekulah bumi tersebut. Makhluknya pun jadi beku. Jadi tak stabil, tidak seimbang, bercelaru, tak setara dan sebagainya. Itu kalau bahagian-bahagian tertentu. Baik, kita sambung lagi. Yang tak pula. Baik. Diandaikan bahawa ramai Tuhan yang menjadikan suatu benda yang berbeza. Yang ni dikata berbeza pula. Berbeza. Yang tadi sama, yang ni berbeza. Dan terlaksana pula. Terlaksana. Apa yang terlaksana? Kehendak semuanya. Seperti satu Tuhan berkehendak mengadakan malam dan yang lain mahukan siang. Dia buat satu benda berbeza, dan terlaksana. Seorang nak buat malam, seorang nak buat siang. Maka perkara ini adalah mustahil. Sebab apa? Ada seorang nak buat siang, yang seorang lagi nak buat malam. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu malam dan siang, secara serentak. Jadi mustahil lah. Mana ada malam dan siang serentak, betul? Bila malam, malam je. Bila siang, siang je. Jadi perkara ini adalah mustahil. Kemudian, diandaikan bahawa ramai Tuhan menjadikan satu benda yang berbeza. Ini pun sama juga berbeza. Berbeza. Dan terlaksana kehendak salah satu daripada mereka. Salah satu pula yang terlaksana. Yang tadi yang kat sini semuanya terlaksana. Yang ni salah satu yang terlaksana. Maka perkara ini pun mustahil juga. Kerana Tuhan yang tidak terlaksana kehendaknya, tentulah kita kata dia itu lemah. Habis yang seorang lagi, dan Tuhan yang terlaksana pula kehendaknya juga kita katakan lemah juga. Kenapa lemah pula? Kerana kali ini dia memang boleh berjaya, tapi akan datang dia juga tidak akan berjaya. Kerana samalah saja darjat mereka keduanya. Seorang menang, seorang kalah. Seorang kalah, seorang menang. Pasti akan binasa. Maka keempat andaian di atas ini menunjukkan kelemahan Tuhan yang ramai. Tuhan yang ramai, Tuhan yang ramai adalah lemah. Dan alam tidak boleh ada. Bahkan menunjukkan mustahil perkara tersebut boleh berlaku. Alam boleh ada, tak boleh. Alam tak akan boleh ada, tidak boleh ada alam ini. Jadi mustahil alam ni ada. Kerana apa? Bila Tuhan ramai, maknanya Tuhan lemah. Berlaku kecelaruan. Gempa bumi sentiasa berlaku, hancur, kejap buat orang, kejap buat ni pula. Jadi berlaku kecelaruan. Jadi perkara ini mustahil. Menunjukkan apa? Menunjukkan Allah ini bersifat apa? Wahdaniyah. Allah ini esa lagi Allah ini esa lagi tunggal. Itu kena pegang. Esa lagi tunggal. Jadi Allah ni dalil Allah bersifat wahdaniyah. Itu dalil daripada sujud akli dan juga yang tadi nakli yani. Yang nakli. Yang kedua nakli. Jadi untuk itu sahaja murid untuk kali ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita sambung lagi pembelajaran kita pada dalil qudrah, iradah
ilmu dan hayat Allah Ta'ala. Dalil apa? Dalil naqli, dalil akli dulu. Akli dan naqli. InsyaAllah pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.